Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, ikut gereja jadi Kristian, ikut Bible jadi Muslim, ikut gereja jadi Kristian, ikut Bible jadi Muslim. Kita sambung lagi bab yang ke-20, larangan judi ya. Jadi dalam Bible, dalam Al-Quran dan Sunnah pun ada larangan yang sama ni. Jadi orang baca Bible tidak jadi mesti sah. Bahkan kalau Bible tanpa dipengaruhi oleh tafsiran takwil ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, ia boleh jadi dekat dengan Islam dah. Dia tak akan bermusuh dengan Islam dan ia mudah masuk ke dalam agama Islam kerana lebih jelas, lebih mudah faham agama Islam. Di samping ada kesamaan antara Bible dengan Al-Quran dan Sunnah. Okay, dalam Bible ni ada ayat Bible yang bermaksud dalam Bible tidak ada ayat yang jelas mengenai judi, akan tapi prinsip tegahan kepada perbuatan judi itu wujud, seperti ayat mengenai manusia tidak boleh mengambil hasil usaha mereka yang bekerja. Tak boleh ambil hasil usaha mereka bekerja. Kitab 2 Tesalonika CP3 ayat 10-14, Kitab Efesus CP4 ayat 28. Harta yang diperolehi di atas suatu cara melalui eksploitasi ke atas orang lain adalah salah. Kitab James CP5 ayat 1-4 ni. Walaupun tiada satu perintah dalam Bible yang mengatakan kamu tidak boleh berjudi secara jelas lah, tetapi terdapat banyak ayat-ayat yang memberikan petunjuk akan pengharaman judi. Seperti ia bermaksud segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, kitab Matius CP7 ayat 12. Jadi orang nak tak kena ambil harta dia, kita tak mahu orang ambil harta kita secara salah batil lah. Dan lainnya dalam kitab Korintus CP8 ayat 1-13, kitab Roma CP14 ayat 13-21 dan kitab Colossians CP3 ayat 1-3. Jadi perjudian dikutuk keras sebagai amalan diskriminasi lah, yang tidak adil, yang menguntungkan satu pihak saja dan menyai satu pihak yang lain pula, hingga meleburkan nilai-nilai kehormatan dan kemanusiaan seseorang sebagaimana tercatat dalam Bible. Main nasi gitulah dah. Maksudnya, kasihanlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kitab Markus CP12 ayat 31. Di sisi masyarakat Kristian, judi juga dianggap sebagai perbuatan dosa yang dilarang. Ia dilarang kerana ia bertentangan dengan ketentuan Tuhan bahawa manusia hendaklah memperolehi sumber kehidupannya melalui hasil usaha sendiri dan penat lelahnya sendiri, bukan daripada tipu daya dah. Judi ke apa sehingga ambil harta orang secara tipu daya dah. Ayat lain pula dah dalam Bible ni, dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, kerana dari situlah engkau diambil. Kitab Kejadian CP3 ayat 19. Jadi kita berpeluh tu molek cari usaha, cari rezeki dengan usaha sendiri, bukan dengan cara tipu daya, scam ke apa dah, dengan judi macam-macam lah. Jadi syarikat judi ni banyak dah. Syarikat judi ni sangat untung. Di Malaysia apa hak judi, kedai judi biasa tahulah, kedai judi hak online saja ni tak, cabutan ni. Siapa kau berbilion dia boleh bayar cukai berbilion nak beli banyak PT. Banyak orang kena tipu secara batil. Okay, dia dianggap dosa kerana ia menyebabkan seseorang itu berhutang sehingga hilang tempat tinggalnya, hartanya, pekerjaannya dan keluarganya pun hilang. Dia menyebabkan ketidakjujuran bagi yang memperolehi hartanya banyak. Ia menyebabkan ketagihan, judi mencari tagih ni, membunuh inisiatif seseorang untuk berusaha keras hanya mengharapkan nasib ni. Boleh sekali ke? So ingat boleh semua ni. Dan ia juga satu aktiviti yang mengambil harta orang lain secara batil hanya untuk segelintir manusia yang tertentu sahaja. Ayat Quran pula firman Allah Ta'ala bermaksud, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, al-maisir. Katakanlah bahawa pada kedua-duanya terdapat dosa yang besar dan berapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa kedua-duanya lebih besar dari manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat lain pula, hai orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, al-maisir, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah rijis, najis, perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakannya. Surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91.
Judi adalah suatu tegahan yang jelas dalam Islam. Walaupun di sebalik perjudian itu ada manfaatnya yang sedikit, tetapi mudarat dan musibah di sebaliknya adalah jauh lebih besar. Jadi malah musibah itu juga turut diakui oleh sebahagian gerakan Kristian, antaranya pada tahun 1992, The Salvation Army yang di United Kingdom lah. Gerakan Kristian di United Kingdom, The Salvation Army, mengeluarkan suatu keputusan bahawa judi adalah buruk bagi moral dan rohani seseorang. Kristian aliran Anglikan pula telah mengeluarkan resolusi dari Convention 1994 yang mencela amalan judi dan melarang penganut Kristian dari berjudi. Pada tahun 1974 pula dilaporkan bahawa gereja Anglikan mengeluarkan resolusi yang membantah judi sah dalam bentuk kasino di New Jersey. Dan pada tahun 1995 pula membantah permainan judi mesin loteri di New Jersey, Amerika. Jadi dia lawan. Di Amerika pun lawan judi. Gereja Anglikan. Pasal dia ni merosakkan orang Kristian. Rosak dengan judi. Itu maksudnya ada kesamaan. Bab yang ke-21, jujur dalam jual beli. Jadi, apakah ada Bible sebut tentang kejujuran yang mesti ada dalam jual beli? Adakah ada kesamaan sebahagian perkara dalam Islam dah? Bab yang ke-21, jujur dalam jual beli. Jual beli dari istilah bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tukar sesuatu. Cuma lah ni tukar dengan duit lah. Dulu sistem barter jual beli. Tukar barang dah. Dari sini, dari istilah syarak ialah menukar harta dengan harta mengikut cara-cara yang tertentu. Ayat Bible yang bermaksud, janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan mengenai ukuran, timbangan dan sukatan. Kitab Imamat, sifir ke-19, ayat ke-35. Bila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Kitab Imamat, sifir 25, ayat 14. Ayat Al-Quran dan hadis pula dah. Setiap manusia memerlukan barangan dalam kehidupannya. Seseorang individu tidak mampu untuk mengeluarkan atau menghasilkan sendiri setiap barangan yang diimpikannya. Tidak semua orang boleh buat dah. Tidak semua orang boleh pegang air, ikan dah. Lepas tu buat sayur, nanam sayur. Jadi semua tu saling perlu-merlu. Ada setengah orang boleh tanam sayur tapi tak boleh jual, tak mampu dah. Sebab dia sibuk di kebun dia dah. Nak pergi pasar masalah pula dia suruh kepada orang tu tolong jual pula dah. Ada orang lain pula tak sempat nak jual, dia terpaksa kerja lain dah. Jadi cikgu, jadi polis, jadi askar, jadi macam-macam kerja. Sehingga dia memerlukan satu perantaraan itu duit untuk memudahkan transaksi ataupun tukar-tukar barang ini, sehingga tukar-tukar barang ini sehingga berlakulah jual beli dah. Itu sistem kehidupan manusia dah. Oleh demikian, jual beli adalah merupakan cara untuk memenuhi keperluan dan hajat dalam kehidupan seharian manusia. Pertukaran tersebut tidak akan terjadi seandainya tidak ada unsur rela dan berlapang dada dalam setiap urusan jual beli. Allah SWT telah menetapkan adab dan tata tertib dalam jual beli. Bermaksud, dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan jual beli secara redha meredai daripada engkau dah. Surah An-Nisa ayat 29 dah. Ayat lain pula bermaksud, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Surah Ar-Rahman ayat 19, jangan tipu timbangan dah. Kecelakaan bersalah bagi orang-orang yang curang, iaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dia betul ukuran dah. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain pula, mereka mengurangi pula dah. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan nanti pada suatu hari yang besar, iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6 dah. Benda-benda ni akan dibalas esok hari hak gerung ni dah. Dunia entah lah. Allah minta pengadilan di akhirat nanti, macam mana nak bayar tipu-tipu orang ni dah. Dah. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Seorang Muslim tidak boleh menjual kepada saudaranya barang yang ada aibnya, kecuali dia memberitahukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah jilid 2, rujuk Sahih Al-Jami nombor 3705 dah. Jadi orang Muslim yang betul ni, dia tidak akan jual pada saudaranya benda-benda buruk ada aib, kecuali dia royak dah. Kata nak jual boleh, tapi masalah hanji, masalah gini, masalah gini, kena cerita. Jangan orang tertipu lah. Yang penting jangan orang tertipu dah. Kita nak cuba sedaya upaya tidak berlaku orang tak puas hati dah. Sekarang pada dengan harga lah, pada dengan harga dah. Bab yang ke-22, larangan riba.
Riba bermaksud menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan perjanjian tertentulah dari jumlah pinjaman pokok. Bunga ni riba lah, tambah nak. Bayar pinjam 1,000 bayar 2,000 contohnya. Atau 1,500. Ia dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah tambahan. Dalam pengertian lain secara bahasa, riba juga bererti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba ini bererti pengambilan tambahan dari harta yang pokok atau pemodah secara batil. Saya tak betul Sungguhnya perkara ini dilarang keras dalam Bible. Ayat Bible pun sama. Riba pun dilarang. Ayat Bible yang bermaksud, janganlah engkau mengambil bunga, wang atau riba daripadanya, melainkan engkau haruslah takut akan Tuhanmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu dengan baiklah. Maksudnya dah. Kitab Imam Ahmad, CP25 ayat 3. Jangan mendesok golongan susah dah. Ayat lain pula, janganlah engkau memberi wangmu kepadanya dengan meminta bunga dah. Riba. Jangan juga makananmu, janganlah kau berikan dengan meminta riba. Kitab Imam Ahmad, CP25 ayat 37. Ini kaedah untuk menindas golongan miskin lah. Al-Quran dan hadis pula ada. Orang-orang yang memakan, yakni mengambil riba, tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk oleh syaitan dengan terhuyung hayang. Kerana sentuhan syaitan itu, yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman riba itu adalah menjadi haknya. Dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan siapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya, kekal di neraka. Surah Al-Baqarah ayat 275. Tuhan mahu sungguh bab riba ni. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 278. Ayat lain pula tak bermaksud. Maka jika kamu tidak mengerjakan, yakni meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surah Al-Baqarah ayat 279. Ayat-ayat ini adalah ayat tentang riba yang terakhir diturunkan dalam Al-Quranul Karim. Dr. Setiawan Budi Otomo, Fiqh Actual, Gemma Inspres, halaman 78-79. Mana Khalil Qattan, Mabahis fi Ulum Quran, halaman 5 dah. Jadi ni kira ayat terakhir lah. Nak perang ni. Lepas tu, dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya, dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah, dengan tipu, dengan judi, riba dan sebagainya lah. Dan ingatlah, kami telah menyediakan bagi orang yang kafir antara mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah An-Nisa ayat 161. Orang kafir ni dia kena dua lah. Dia tidak beriman so. Dan dia kena azab kerana main riba, kena pula dah. Jadi banyak kali dosa-dosa dia buat kena juga azab dah. Kalau masih Islam terhapus belaka. Dan dia kali lepas tu syarat tinggal riba agak apa dah. Okay, haddatsana Muhammad bin Sabah wa Zuhair bin Harb wa Utsman bin Abi Shaybah. Qala haddatsana Hashim akhbarana Abu Zubair an Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa'un. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu berkata, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk memakan riba, wakil riba ni. Orang bank kau apa dah penisnya dah. Awak perjanjian pegawai apa serta dua orang saksinya dah. Dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk, dilaknat, diriwayatkan oleh Muslim. Beratlah riba sistem konvensional ke apa ni, kalau tak kena cara memang betul lah, tak memang tak kena cara pun tak. Sistem pinjam kita takut ni sistem yang di-islamikkan kan, padahal unsur riba ni masih tidak terlepas lagi dah. Bain wal ainah ke apa, khilaf di kalangan ulama. Tapi Malaysia terima lah, tempat lain tak terima dia bain wal ainah. Jadi jadi masalah tu. Boleh elok lah. Lepas tu pinjaman peribadi pun. Masalahnya kalau bagi toko dia sikit kalau guna sistem ijarah kau dah. Tu jelas, tapi hak jadi beli rumah tu hak lama-lama stay jual beli, sistem jual beli lah walaupun ada meh riba, tapi kita kata tidaklah pasal ada akad yang jelas ni. Tak jelas mana ni masalah dia. Okey, Kristian dan Yahudi moden terhadap riba. Larangan tegas terhadap riba banyak terkandung dalam perjanjian lama yang turut diimani oleh orang Yahudi juga.
Dalam Yahudi, larangan riba ini difahami adalah untuk kalangan bangsa mereka sahaja. Ini kerana orang Yahudi beriman bahawa agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu hanya eksklusif, hanya tertentu kepada bangsa mereka sahaja dan tidak kepada bangsa yang lain. Jadi disebutkan dalam perjanjian lama yang bermaksud apabila kamu meminjamkan wang, makanan atau apa sahaja kepada sesama orang Israel, janganlah meminta faedah. Kitab Ulangan sifat 23 ayat 19. Lepas situlah ada tokoh tambah ke perubahan ayat ni, mungkin ya, Allah alam lah. Jadi riba ni seolah haram ni, orang Yahudi lah paling kuat bank ni. Rothschild ke apa di Eropah dulu sampai kat mereka zaman ni dah. Jadi sistem perbankan riba ni diasaskan oleh Yahudi lah ni. Dan dia ni makan riba bapak dia tak boleh lah riba. Sama-sama dia. Tapi yang ambil pitih daripada orang putih, daripada Kristian, daripada orang lain tu, guna sistem riba dia tu. Jadi Yahudi tak bolehnya makan riba sama-sama orang Yahudi. Tapi kalau riba tu daripada bangsa lain, tak apa bagi dia dah. Berdasarkan ini mereka mengharamkan riba dalam kalangan mereka sendiri. Kaum mereka lah Yahudi saja. Tetapi dibenarkan mengenakan riba atau bayar faedah atau bunga jika mereka berurusan dengan orang yang bukan Yahudi. Di dalam sejarah awal Kristian pula mereka sangatlah tegas terhadap larang riba. Kristian asal-asal larang kuat juga riba ni. Pada perselindingan Nisia pertama pada tahun 325, mereka ada mengeluarkan 20 kanun peraturan termasuk melarang pederi daripada terlibat dalam riba. Disebutkan dalam kanun ke-17. For as much as many enrolled among the clergy. Alhamdulillah. Following covetousness and lust of gain have forgotten the divine scripture which says he has not given his money upon usury. Exact. So apa dah? And in lending money as the 100th of the sum as monthly interest. The holy and great synod thinks it just that if after this decree anyone be found to receive usury, whether he accomplished it by sacred transaction or otherwise, as by demanding the whole and one half, or by using any other contrivance, whatever for filthy lucre's sake, he shall be deposed from the clergy, and his name stricken from the list. Canon 17. Itulah ayat dia kuasa Inggerisnya, larangan usury riba ni. Pada masa itu apa-apa jenis bayaran faedah adalah dikira bunga, hutang ataupun riba. Kanun tersebut melarang pederi meminjamkan wang pada kadar faedah walaupun serendah 1% tahun pun ini macam sindi pak kita ni, KSP ke mana. Majlis Ekumenikal Katolik kemudiannya turut menggunakan peraturan ini kepada orang awam juga. Selama berapa abad lamanya pemimpin gereja dilihat konsisten dalam mengharamkan riba, berabad beratus ribu tahun ni. Sehingga larangan itu mula dilonggarkan sedikit demi sedikit apabila ia melibatkan kepentingan pihak gereja Katolik bagi meminjamkan wang dengan pihak bank dah. Apabila ada bank lah. Jadi pihak gereja pun ada juga urus niaga dia dengan bank dah sekali. Jadi boleh riba dah. Sebagai contoh pada abad ke-15, Medici Bank meminjamkan wang pada Vatican yang telah melonggar terma pembayaran kembali hutang tersebut. Tak ada PT nak minta dengan bank dah. Daripada mengenakan faedah, Medici Bank menggunakan bayaran berlebihan menaikkan harga kepada Pope pada jualan sutra dan kain mahal, permata dan komoditi lain yang mereka bekalkan. Baik ini ni. Kodok. Tak tahulah dah jadi jual beli dah. Hal tersebut di atas alasan untuk menggantikan bayaran faedah telah menjadi larangan bagi Katolik. Oleh itu ia memberi kesan pada gereja Katolik ada unsur-unsur nak benar riba. Digubah hukum tersebut melalui kod hukum Kanun 1917 dengan menukar kedudukan dan membenarkan wang gereja digunakan untuk membayar faedah atau riba. Bencana bank lah. Yahudi punya pasal, habis pun Kristian punya, pakar Islam punya. Dalam Islam tidak ada kompromi dengan riba walaupun ditekan dengan syarat perbankan dunia yang sinonim mengikat hutang dengan riba, akan tetapi atas inisiatif untuk mengelak daripada terlibat dalam riba. Dengan riba, umat Islam berjaya memberikan alternatif dengan mewujudkan bank Islamik bagi menghindari sebarang transaksi yang melibatkan riba. Untuk elok tu guna sistem lain lah, ijarah ke apa ke. Nuabih dulu dah. Bank Islam dengan apa UAE ke apa tu, sistem dia tu lah. Start takafur ke apa dah. Sudah tentu umat Islam tidak mengambil sikap untuk menghalalkan hukum riba jelas dalam Al-Quran. Tidak seperti yang berlaku kepada agama-agama lain yang turut memiliki larangannya jelas tetapi membuat justifikasi, huraian, takwilan dan tafsiran yang baru bagi membolehkan larangan tersebut. Baliklah dah. Ulama dia lah baliknya. Setakat itu sajalah perbincangan kita. Kita sambung lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.